Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wasallama wa barak ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika 'ilman wa ta'lima innaka 'ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekarang alhamdulillah kita telah masuk pada hari yang keempat, bahkan di penghujung hari yang keempat kita menghampiri malam kelima daripada bulan Ramadan yang mulia daripada tahun 1442 Hijrah ini. Dan alhamdulillah dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kita dapat bertemu sementara menunggu untuk berbuka puasa lebih kurang dalam 1 jam 15 minit lagi daripada sekarang. Kita sambung kita punya program tadabbur untuk kali ini daripada surah Luqman daripada juzuk 21. Alhamdulillah kita telah berhenti pada sesi sebelum ini, pada sesi yang kedua, pada ayat yang ke-5. Pada ayat yang ke-5. Sebagai ulangan, fokus 5 ayat ini ialah berkaitan dengan mukjizat Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umat manusia. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawasanya kitab ini tidak ada keraguan, ia adalah Al-Quran, wahyu yang benar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukannya perkara yang mana direka-reka oleh baginda Nabi SAW, dibantu oleh para sahabat ataupun merupakan ilham daripada syaitan yang akhirnya disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan. Allah Subhanahu Wa Taala telah nafikan perkara tersebut. Dan orang yang akan dapat manfaat daripada wahyu ini ialah orang yang ingin menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana yang disebutkan di dalam suratul Baqarah, hudal lil muttaqin, dan orang yang ingin menjadi orang yang baik akan mendapat manfaat daripada Al-Quran ini sebagaimana disebutkan di dalam surah Luqman ini, hudan wa rahmatan lil muhsinin. Bukanlah maksudnya orang yang telah bertakwa sahaja yang akan dapat manfaat daripada Al-Quran. Orang yang telah baik sahaja yang akan dapat manfaat daripada Al-Quran. Tidak. Bahkan siapa yang ingin menjadi orang bertakwa, siapa yang ingin menjadi orang yang baik, dia akan mendapat manfaat daripada Al-Quran. Kalau orang tu dah baik, orang tu dah bertakwa, tetapi dia membaca Al-Quran, dia mengkaji Al-Quran, dia meneliti makna-maknanya, mempelajari makna-maknanya, kemudian beramal dengan isi kandungannya, maka dia akan menjadi lebih bertakwa, dia akan menjadi lebih baik. Kemudian, secara istitradnya, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, istitrad ni apa tuan-tuan? Orang kata, istitrad ni ialah kita sebut sesuatu benda yang mana bukanlah fokus perbincangan sekarang, bukanlah topik perbincangan sekarang, tetapi disebut kerana faedah tertentu. Kalau perkara yang mana bukan daripada topik tetapi disebut secara istitradan, secara sambil lalu, tetapi kerana faedah, maka ia dinamakan sebagai istitrad. Tapi kalau sebut perkara yang mana tidak ada berkaitan dengan topik dan tidak ada faedah langsung, maka itu dinamakan sebagai laghwun, iaitu perkara yang sia-sia. Jadi Al-Quran ini munazzahun anil laghwi, adalah suci daripada perkara yang sia-sia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala cerita dalam ayat yang kedua, tilka ayatul kitabil hakim hudan wa rahmatan lil muhsinin. Allah Subhanahu Wa Taala nak fokus tentang Al-Quran. Tetapi kerana di dalam ayat yang ketiga ini sebut tentang al-muhsinin, maka istitradan, iaitu secara sambil lalu kerana faedah, Allah Subhanahu Wa Taala telah cerita apakah ciri-ciri orang yang mana muhsinin. Dalam ayat yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala sebut mereka adalah alladzina yuqimunas salah wa yu'tunaz zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Cuma ada satu perkara tuan-tuan, ketika mana ustaz kita Maulana Razif hafizahullah, dia bayan, dia kata siapakah orang yang baik? Siapakah orang yang baik? Dia kata orang yang baik ialah orang yang kena buat dakwah. Orang yang kena buat dakwah, orang yang buat amal ma'ruf nahi munkar, orang yang mana mengajakkan
kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Maka mereka adalah orang yang baik. Dalilnya daripada mana, tuan-tuan? Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang ahli kitab yang akhirnya masuk Islam dalam surah Ali Imran, "Laisu sawa'a min ahli al-kitab ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun." Ada di kalangan ahli kitab mana mereka akan dapat dua pahala. Satu kerana beriman dengan nabi terdahulu, kitab terdahulu, agama terdahulu. Kemudian mereka masuk Islam, mereka beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan Al-Quran, dengan agama yang baru. Maka mereka akan dapat pahala dua sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih. Laisu sawa'a, mereka bukanlah sama. Min ahlil kitab, ada di kalangan ahli kitab, ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-lail wa hum yasjudun. Ada di kalangan ahli kitab mereka yang mana masih teguh berada di atas agama yang benar, membenarkan agama wahyu yang diturunkan kepada nabi mereka, membenarkan kitab Taurah, membenarkan kitab Injil, yang mana antara isi kandungan kitab Taurah dan juga Injil ialah bisyarat, iaitu berita gembira kedatangan nabi akhir zaman. Ummatun qa'imatun, adanya ummah yang qa'imah, yang mana masih lagi berada di atas kebenaran walaupun majoriti mainstream daripada pendeta-pendeta ahli kitab, ruhban-ruhban, mereka telah kufur dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka telah menyembunyikan kebenaran, mereka telah mengubah isi kandungan. Tetapi ada di kalangan mereka ummatun qa'imah, mereka masih lagi berada di atas jalan kebenaran. Apabila datangnya Nabi akhir zaman, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam kitab-kitab mereka, maka mereka telah beriman dengan Nabi tersebut, walaupun akhirnya mereka dicaci, dimaki, dihina, dituduh bodoh, gila dan seumpamanya. Yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu ayat-ayat daripada Al-Quran pada waktu malam, dan mereka bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam solat-solat malam mereka. Apa ciri-ciri mereka, tuan-tuan? Yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Mereka beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka beriman dengan hari kiamat. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Mereka telah memerintahkan orang, mengajak orang untuk melakukan perkara-perkara yang ma'ruf, kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkari, dan mereka telah mencegah manusia daripada melakukan perkara-perkara yang mungkar. Wa yusari'una fil khairat, dan mereka berlumba-lumba dalam melakukan perkara-perkara yang baik. Wa ulaika minal muhsinin. Betul tak saya tutup ayat tu? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika minal muhsinin, dan mereka adalah daripada golongan yang baik. Wa ulaika minal muhsinin, dan mereka adalah daripada golongan yang baik. Tak silap saya penutup dia macam itulah, nanti kena cek balik. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika minal muhsinin. Dan mereka adalah orang yang baik. Jadi ustaz kita kata orang yang baik ini dia kena buat dakwah. Selain daripada iman dia dalam diri dia terhadap rukun-rukun iman, selain daripada amalan-amalan pribadi dia, yuqimunas salah, yu'tunaz zakah, dan selain daripada dan selain daripada dan selain daripada dan selain daripada apa? Dan selain daripada dan selain daripada apa ni, saya jadi, mereka mengajak orang melakukan kebaikan, mereka mencegah orang daripada melakukan kemungkaran, dan mereka berlumba-lumba dalam melakukan perkara-perkara yang baik. Wa ulaika minas salihin. Ada orang betulkan kita ni, jazakumullah khairan, Muhammad Ikmal Abu Manaf ni, jazakallah khairan, jazakallah khairan. Dia kata wa ulaika minas salihin. Mereka ialah orang-orang yang saleh. Jadi nak jadi orang yang saleh, nak jadi orang yang baik ni, tuan-tuan, apa dia punya syarat dia? Dia kena buat dakwah. Dia kena buat dakwah. Dia tidak boleh tinggalkan dakwah maksud hidup dia. Ini merupakan ciri-ciri orang yang baik, ciri-ciri orang yang saleh sebagaimana disebut di dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi tuan-tuan, apabila Allah Subhanahu Wa Taala istitrad, cerita tentang sifat-sifat orang yang mana yang saleh, selepas itu Allah kembali cerita berkaitan dengan Al-Quran, iaitu bagaimana manusia mereka menerima Al-Quran ataupun mereka menolak Al-Quran, terutamanya pada zaman Mekah dahulu. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala utuskan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak manusia kepada tauhid, Allah Subhanahu Wa Taala telah utuskan bersama dengan baginda wahyu. Wahyu ni, tuan-tuan, ada dua. Satu wahyu matlu, iaitu wahyu yang dibaca, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Sayyidina Jibril alaihi salam dengan lafaz dan juga makna daripada pihak Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi Allah bagi kepada baginda Nabi SAW wahyu juga yang dinamakan sebagai wahyun ghairu matlu, iaitu wahyu yang
tidak dibaca, maksudnya tidak dibaca di dalam solat, tetapi dia ialah wahyu, iaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bercakap mengikut hawa nafsu baginda, kecuali semuanya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada wahyu yang dinamakan sebagai wahyun jali, wahyu yang jelas, ataupun dengan nama yang lain wahyun matlu, wahyu yang mana dibaca di dalam solat yang diturunkan oleh Jibril alaihissalam dengan lafaz dan juga makna daripada pihak Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi ialah wahyun khafi yang dikenali juga sebagai wahyun ghairu matlu, iaitu sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika mana Allah Subhanahu wa taala mengutuskan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kedua-dua jenis wahyu ini kepada umat manusia, mengajak mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala, mengajak mereka kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengajak mereka kepada beramal dengan wahyu, dustur, perlembagaan, ajaran, petunjuk yang diutuskan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada pihak Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana kita semua tahu adanya dua kelompok manusia adanya dua kelompok manusia dalam kes ini, sama ada kelompok yang mana beriman ataupun kelompok yang tidak beriman. Jadi pada ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala cerita tentang kelompok yang tidak beriman, iaitu majoriti musyrikin Mekah, kaum kufar Quraisy pada waktu tersebut. Mereka bukan sahaja tidak mahu menerima, tidak mahu mendengar, tidak mahu percaya, tidak mahu beriman dengan wahyu disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka telah berusaha sedaya upaya mereka. Mereka telah berusaha sedaya upaya mereka untuk menghalang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada menyampaikan wahyu tersebut. Mereka telah berusaha untuk menyekat manusia daripada mendengar wahyu tersebut. Jadi dalam ayat yang ke-6 ini, Allah Subhanahu wa taala cerita tentang sebahagian daripada orang musyrikin Mekah lah. Dan biasanya kepala-kepala kufar Quraisy, kepala-kepala musyrikin Mekah, orang Kelantan kata kepala pengat. Dah, orang panggil ketua-ketua mereka, mereka telah berusaha lebih. Mereka telah berusaha bagaimana untuk menyekat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyekat manusia daripada mendengar kepada ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sebut wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Dan ada di kalangan annas. Annas ni secara umumnya, kalau kita tengok konteks penurunan ayat ini merujuk kepada ahli Mekah lah pada waktu tersebut. Wa minan nas, dan ada di kalangan ahli Mekah, man, seseorang, yashtari lahwal hadis, dia telah membeli lahwal hadis. Lahwal hadis ni antara tafsiran yang diberikan oleh Sayyidina Hasan Al-Basri rahimahullah ialah apa sahaja yang mana boleh melupakan manusia daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana boleh melupakan manusia daripada mengingati Allah, yang menjauhkan manusia daripada Al-Quran, menjauhkan manusia daripada kehidupan beragama, maka itu semua masuk dalam lahwal hadis, iaitu al-hadithul lahi, iaitu percakapan-percakapan ataupun apa sahaja form, bentuk, perbuatan, percakapan yang mana boleh melalaikan manusia daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala, daripada berzikir kepada Allah, daripada mengingati agama, daripada hidup beragama, maka ada di kalangan mereka yang mana telah membeli. Membeli di sini dengan arti kata menukar. Sebab apa itu asyira'? Asyira' itu jual beli, ialah mubadalatu syai'in bi syai'. Kita tukar sesuatu dengan sesuatu. Jadi sekarang dalam kes ini ada di kalangan ahli Mekah orang yang mana telah menukar lahwal hadis. Mereka telah menukar lahwal hadis, iaitu perkara-perkara yang mana boleh melalaikan, yang boleh memesongkan, yang boleh memalingkan manusia daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Mereka tukar Al-Quran. Mereka tukar Al-Quran dengan lahwal hadis. Maksudnya begitu. Wa minan nas man yashtari lahwal hadis. Mereka yang mana telah membeli lahwal hadis, iaitu apa sahaja berdasarkan tafsiran Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Ini merupakan tafsiran yang paling jami' lah, sebab dia tidak specify apakah benda yang melarangkan itu. Dia bawa dalam bentuk umum. Maksudnya apa sahaja yang mana boleh melalaikan manusia daripada mengingati Allah, menjauhkan manusia daripada Al-Quran, menjauhkan manusia daripada agama, kehidupan beragama, maka dia tergolong dalam golongan lahwal hadis. Sama ada benda itu dari sudut percakapan ataupun dari sudut perbuatan. Dan ada di kalangan manusia ahli Mekah pada waktu tersebut, bahkan ayat ini umumlah tuan-tuan sampai hari ini, walaupun dia punya konteks
dia punya sebab nuzul. Kenapa turunnya ayat ini ialah apa yang berlaku di Mekah pada waktu tersebut. Tetapi kata ulama-ulama tafsir, ulama-ulama ulumul Quran, al-ibratu bi'umumil lafaz la bi khususis sabab. Yang diambil kira dalam tafsir ini ialah umumul lafaz, iaitu lafaz yang am. Maksudnya selagi mana terpakai kepada orang yang mana ada sifat ini, tidak kira dia berada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana ayat ini diturunkan ataupun selepas meninggalnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ke zaman kita pada hari ini, sehingga ke hari kiamat nanti, maka hukum ayat ini kena pada dirinya. Sebab apa? Al-ibratu bi'umumil lafaz. Yang diambil kira ialah umumnya lafaz itu, sifat-sifat yang ada itu umum, tidak kira siapa pun pada mana-mana masa sekalipun, dan bukannya bi khususil lafaz, dan bukannya kerana khususnya lafaz ini turun kepada orang tertentu. Sebagaimana disebut di dalam kitab-kitab tafsir, bahawasanya ayat ini turun kerana An-Nadhr ibn al-Harith, ataupun dalam setengah riwayat kata Ibnu Akhtal. Mereka ni telah membeli wanita-wanita tukang nyanyi untuk menyanyi sebagai gantian kepada Al-Quran. Jadi kalau dia tahu ada orang yang mana mula cenderung untuk mendengar Al-Quran daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan suruh wanita penyanyi ini untuk pergi ke rumah orang tersebut, bawa makanan, bagi minuman, kemudian nyanyikan kepadanya dan bagi tahu kepada dia bahawasanya apa yang aku buat ini, makanan, minuman, nyanyian ini lebih baik daripada apa yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Akhtal sebagaimana dalam riwayat Bukhari, dia ni antara orang yang mana menyerang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara dia beli wanita-wanita hamba yang pandai menyanyi untuk tahjun Nabi SAW, untuk mencela, mengejek, menghina Nabi di dalam nyanyian-nyanyiannya. Sehingga kan apabila berlaku Fatah Mekah, apabila berlaku pembukaan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah, tak silap saya, apa yang berlaku? Baginda Nabi SAW telah memberi pengecualian kepada orang kafir Quraisy. Sebab Nabi SAW datang bukanlah dengan niat untuk berperang, bukanlah dengan niat untuk menumpahkan darah. Apabila Nabi SAW memasuki kota Mekah, ataupun sebelum itu sedikit, baginda Nabi SAW telah menyatakan sesiapa yang masuk ke rumah Abi Sufyan, masa itu masih belum lagi Islam, maka dia akan mendapat keamanan. Siapa yang masuk Masjidil Haram, dia akan mendapat keamanan. Siapa yang mana lebih kurang bergantung dengan Kaabah, berada di kawasan Kaabah, dia akan mendapat keamanan. Tetapi ada sahabat datang bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata Ibnu Akhtal muta'alliqun bi astaril Ka'bah. Ibnu Akhtal ni dia telah berpegang dengan kelambu Kaabah, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam masih lagi suruh Ibnu Akhtal untuk dibunuh. Antara alasannya ialah kerana dia telah membeli dan mengupah wanita-wanita penyanyi untuk menghijak Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menghina, bercakap buruk tentang Nabi SAW, pribadi Nabi SAW, nasab Nabi SAW, maka tidak ada keampunan untuk dia dalam kes itu. Jadi, dari sudut sebab nuzul, setakat yang saya baca, ada dua nama yang disebutlah. Yang pertama ialah An-Nadhr ibn al-Harith, dan yang kedua ialah Ibnu Akhtal. Cuma riwayat berkaitan dengan An-Nadhr ibn al-Harith ni ada dua. Satu, dia beli wanita hamba penyanyi untuk lakukan kerja-kerja yang disuruh tadi itulah. Bila tahu ada orang nak masuk Islam, dia akan hantar wanita penyanyi tadi, bawa makanan, bawa minuman, kemudian bagi makan minum, menyanyi untuk dia, kemudian bagi tahu bahawasanya ini lebih baik daripada Quran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat yang lain dikatakan An-Nadhr ibn al-Harith ini dia ialah satu orang peniaga. Jadi bila dia pergi berniaga ke Syam sebagai contoh, jadi di sana dia telah beli buku-buku cerita, dongeng, khurafat, yang adalah cerita-cerita berkaitan dengan kerajaan, raja-raja terdahulu, cerita-cerita lah, whatever cerita, fairy tales ke apa ke, bila dia balik ke Mekah, dia akan bacakan cerita-cerita itu. Dia kata, Muhammad cerita tentang kaum Ad, kaum Samud, aku cerita kepada engkau tentang raja-raja terdahulu, cerita-cerita yang ada unsur-unsur lelucon dan seumpamanya lah. Kemudian kaum Mekah pada waktu tersebut, mereka yastamlihuna dhalik. Mereka rasa, oh cerita ni best. Dan sekali mereka telah meninggalkan Al-Quran. Mereka tidak beriman dengan Al-Quran. Jadi tuan-tuan, ayat ini turun menceritakan usaha yang telah dibuat oleh penduduk-penduduk Mekah, terutamanya kepala-kepala di kalangan kafir Quraisy, musyrikin Mekah, yang berusaha untuk menghalang manusia daripada mendengar
wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dia apa tuan-tuan? Tujuan dia ialah liyudilla an sabilillah. Tujuan dia adalah untuk mereka menyesatkan manusia-manusia daripada jalan Allah Subhanahu wa taala bighairi ilmin, dalam hal keadaan orang yang disesatkan itu jahil. Yang menyesatkan itu sendiri pun jahil, yang disesatkan itu juga jahil. Liyudilla an sabilillah bighairi ilmin. Tujuan apa lam di sini adalah lam ta'lil, menunjukkan kepada sebab, menunjukkan kepada reason. Tujuan mereka membeli lahwal hadis ataupun mereka reka apa sahaja benda yang mana boleh menjauhkan manusia daripada wahyu, menjauhkan manusia daripada agama, menjauhkan manusia daripada Al-Quran, zikrullah dan seumpamanya. Sama ada dalam bentuk percakapan ataupun perbuatan, permainan dan seumpamanya lah. Apa sahaja yang mereka buat, tujuannya adalah untuk apa? Liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin. Untuk mereka menyesatkan daripada jalan Allah, iaitu menyesatkan manusia, orang ramai daripada jalan Allah Subhanahu wa taala bighairi ilmin, tanpa ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan, orang yang menyesatkan tak ada ilmu, orang yang disesatkan tidak ada ilmu. Hala kaunihi jahilan, dalam hal keadaan dia ni jahil, sebab dia tak tahu nilai Al-Quran yang begitu besar, wahyu Allah Subhanahu wa taala begitu besar, mana boleh ditukar ganti dengan cerita-cerita khurafat, dongeng, cerita-cerita fairy tales, hatta mana boleh ditukar ganti dengan lagu-lagu. Nampak tak? Jadi dalam hal keadaan dia tu jahil, tidak ada ilmu, bahkan dia menyesatkan orang yang lain yang jahil dan tidak ada ilmu. Liyudilla an sabilillah. Cuma ada setengah qiraat dia tidak baca yudilla, dia baca liyadilla. Liyadilla. Huruf ya tu adalah baris atas. Kalau yudil daripada kalimah adalla yudillu dengan erti kata menyesatkan. Tetapi kalau baca yadil daripada kalimah dhalla yadillu, iaitu dia sendiri sesat. Kata ustaz-ustaz kita, para ulama kita kata bahawasanya penting untuk kita baca Al-Quran, untuk kita tadabbur Al-Quran dengan cara kita mengetahui keseluruhan qiraat yang ada dalam ayat itu ataupun dalam perkataan itu, supaya kita dapat memahami maknanya yang sempurna. Jadi Al-Quran diturunkan ala sab'ati ahruf, 7 huruf. Ulama bahas panjang lebar lah apa maksud 7 huruf tersebut. Tapi yang paling penting untuk kita faham adanya cara bacaan yang berlainan, yang banyak kesnya dia memberi kesan kepada makna. Dan makna ini bukanlah makna yang bertentangan antara satu sama lain. Ghaliban, dia tidak bertentangan antara satu sama lain. Bahkan dia ialah makna yang mana saling melengkapi antara satu sama lain. Ghaliban, dia saling melengkapi antara satu sama lain. Kenapa saya kata dia tidak bertentangan ghaliban? Sebab ada kes-kes qiraat yang mana dia ada perbezaan dari sudut makna lah. Macam wattakhadha min maqami Ibrahim musalla dan wattakhidha min maqami Ibrahim musalla. Ittakhadha telah mengambil ataupun menjadikan tempat tersebut sebagai tempat solat di maqam Ibrahim. Tetapi kalau qiraat wattakhidha, dia dah jadi fa'il amar. Bila kata fa'il amar ialah satu perintah, dan makna pengkhabaran dalam ittakhadha dan makna perintah di dalam ittakhidha tak samalah. Jadi tuan-tuan, sebab tu saya sebut ghaliban tadi. Tapi secara umumnya tidak ada makna yang tadad, yang bertentangan di dalam qiraat-qiraat Quraniyah. Bahkan qiraat-qiraat ini adalah makna-makna yang melengkapi. Makna-makna yang melengkapi sehinggalah ada makna yang sempurna difahami daripada ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi kembali kepada qiraat li yadilla an sabilih. Li yadilla an sabilih. Li yadilla an sabilih. Kalau kita baca dalam bentuk dhalla yadil, lam di situ dinamakan sebagai lamul aqibah, iaitu lam yang akan membawa kepada satu kesudahan. Jadi tuan-tuan, ada orang yang kata, saya dengar muzik sebagai contoh. We are not talking about the ruling of music. Kita tahu ulama bersisih pendapat. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Ada yang kata instrumen untuk muzik boleh, ada yang kata tak boleh. Walaupun majoriti para ulama mengatakan tidak boleh untuk mendengar muzik yang ada instrumen dan seumpamanya lah. Majoriti para ulama. Tetapi still ada yang kata boleh, cuma dengan hudud-hudud ataupun dia punya restriction terutama dari sudut lirik itu sendiri. Maka ada yang kata boleh. Hatta di atas qaul yang kata boleh ini, pendapat yang kata boleh ini, walaupun mereka tujuannya bukanlah untuk menyesatkan manusia daripada mendengar wahyu Allah Subhanahu wa taala, bukanlah tujuan mereka untuk menghalang manusia daripada mendengar wahyu Allah Subhanahu wa taala, mengingati Allah Subhanahu wa taala, untuk hidup sibuk beragama.
tuan-tuan, dia tetap ada kesan buruk. Apabila perkara yang hatta mubah, yang harus itu, tak ada orang kata sunat pun dengan muzik ni tuan-tuan. Kalaulah pendapat yang mengatakan benda itu mubah, harus, tidak haram sekalipun, apabila selamat dia punya lirik dan seumpamanya, dan walaupun ada alat muzik, sebab sebahagian ulama berselisih pendapat pada alat-alat muzik tertentu, hatta kalaulah dikatakan hukumnya adalah mubah sekalipun, tetapi kalau dibuat secara banyak, hari demi hari, hari demi hari, dibuat dan dibuat, apa yang akan berlaku? Datanglah qiraat yang kedua, lamul aqibah, yang akan menunjukkan kepada kesudahan orang itu. Apa yang berlakulah sekali tuan-tuan? Dia akan jadi sara. Apa yang dia dipanggil lamul aqibah ataupun lam sayrurah satu lagi, dia akan jadi apa tuan-tuan? Yadilla an sabilillah. Dia sendiri akan tersesat dan dia sendiri akan tergelincir. Walaupun intention dia bukan intention yang jahat, walaupun dia tidak ada niat yang buruk untuk menyesatkan orang, menghalang orang, dia buat hanya untuk diri dia sendiri sahaja. Sesungguhnya tuan-tuan, last sekali berdasarkan qiraat yang kedua, liyadilla dia akan tergelincir dan tersesat sendiri. Nampak tak? An sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidaha huzwa, dan dia telah menjadikan ha tu, dhamir ha, kata ganti diri ha tu kembali kepada sabil. Kembali kepada sabil. Sebab sabil ni yang kita terjemah sebagai jalan, dalam bahasa Arab, dia untuk menunjukkan kepada sabil ni, dia boleh guna dhamir mudzakkar dan juga boleh guna dhamir muannas. Walaupun banyaknya guna dhamir muannas lah. Macam dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, qul hadhihi sabili. Allah Subhanahu Wa Taala kata, wahai Muhammad, bagi tahulah hadhihi ini. Hadhihi ini ialah kata tunjuk kepada benda yang dikategorikan sebagai perempuan, digenderkan sebagai perempuan. Qul hadhihi, ini adalah jalanku. Qul hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Jadi wayattakhidhaha huzwa, dan orang tadi yang telah membeli lahwal hadis tadi, dia kenapa tujuan dia? Dia telah beli perkara tersebut untuk menyesatkan diri manusia daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ilmu pengetahuan, dan untuk dia menjadikan jalan Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai huzwan, sebagai momok-momokkan. Apabila cerita saja majlis ilmu, cerita tentang zikir, cerita tentang Al-Quran, cerita tentang sunnah, cerita tentang benda yang bermanfaat, dia jadikan sabilillah itu, jalan-jalan Allah itu, perkara-perkara, cara-cara, metod-metod, wasilah-wasilah yang mana boleh membawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai huzwan, iaitu sebagai mockery, sebagai momokkan. Dia kata, apalah Quran, apalah hadis semata. Ni jom kita baca cerita lain pula. Jom kita dengar lirik lain pula. Na'udzubillah. Wa yattakhidhaha huzwa. Jadi tuan-tuan, wa yattakhidhaha ada qiraat baca mansub sebagaimana dalam qiraat ini sebab diataf kepada liyudilla, li'ayyudilla, dan ada yang baca wa yattakhiduha secara marfu' sebab diataf kepada apa? Diataf kepada yashtari atas tu. Sebab wa minan nasi man yashtari itu marfu', jadi ma'tuf dia juga adalah marfu' lah mengikut qiraat yang lain. Wa yattakhiduha wa minan nasi man yashtari lahwal hadith wa yattakhiduha. Itu cara baca berdasarkan satu qiraat. Adapun dalam qiraat kita ni wa yattakhidaha, dia adalah ma'tuf kepada liyudillah. Jadi tujuan dia ada dua tuan-tuan berdasarkan qiraat kita. Kenapa dia beli lahwal hadis itu? Untuk menyesatkan manusia daripada jalan Allah SWT tanpa ilmu pengetahuan, dan untuk dia memomok-momokkan jalan Allah SWT. Jadi ulaika lahum azabun muhin, dan bagi mereka itulah, bagi mereka azabun muhin, adalah azab yang mana begitu menghinakan mereka. Muhin daripada kalimah ahana, iaitu ihanah, menghinakan. Azab yang mana menghina. Ulaika ialah kata tunjuk jamak. Ulaika ialah kata tunjuk jamak, iaitu menunjukkan kepada plural. Jadi, antara perkara yang disebut oleh para ulama, man. Perkataan man yang disebut sebagai isim, man. Man ni disebut apa dhamir kan? Dia, man ini dipanggil dhu wajhain. Dia dhu wajhain. Apa maksud dhu wajhain? Dia boleh digunakan untuk menunjukkan kepada seorang, dia boleh digunakan untuk menunjukkan kepada jamak, kepada plural. Jadi, kalau kita tengok dalam ayat ni, wa minan nasi man yashtari, kenapa guna perkataan yashtari yang menunjukkan kepada seorang? Sebab dia riayat
Lafaz man itu yang menunjukkan kepada seorang. Dia jaga lafaz man dari sudut lafaznya yang menunjukkan kepada seorang. Liyudillah juga seorang. Wayattakhidaha juga seorang. Tetapi selepas itu Allah Ta'ala kata ulaika, mereka itu. Sekarang ulaika ni adalah untuk riayat makna man, untuk menjaga makna man yang menunjukkan kepada jamak. Jadi ulaika, mereka itu lahum, sesungguhnya hanya untuk mereka azabum muhin, azab yang mana menghinakan mereka, azab yang pedih, yang menyakitkan tetapi menghinakan mereka. Kata para ulama, dalam neraka ni, yang akan masuk neraka ni, ada orang kafir, ada orang munafik, ada orang Islam. Orang Islam yang mana melakukan dosa, selagi mana dia tidak syirik, Allah Subhanahu Wa Taala akan keluarkan dia juga daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala selepas diazab. Kalaulah dia tidak diampunkan daripada awal, dimasukkan syurga daripada awal, walaupun dia berdosa, Allah Subhanahu Wa Taala masukkan dia dalam neraka untuk diazab, maka azab orang mukmin ini, tuan-tuan, azab orang mukmin ini, orang beriman ini tidak akan sekali-kali sama dengan azab orang kafir, orang munafik. Azab orang mukmin, orang beriman, kerana dosa-dosa mereka adalah untuk tathhir, untuk menyucikan mereka daripada dosa. Tetapi azab untuk orang kafir, azab untuk orang munafik adalah untuk menghina mereka. Ulaika lahum azabun muhin, dan bagi mereka adalah azab yang sangat menghinakan. Wa idza tutla alaihi ayatuna, apabila dibacakan, saya baca perhabis dulu ayat ni. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udunaihi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Apabila dibacakan kepadanya, sekarang diguna dhamir ha. Ha ni untuk lelaki. Dia kembali kepada siapa, tuan-tuan? Dia kembali kepada riayat lafaz man di atas. Wa idza tutla alaihi ayatuna, apabila dibacakan kepadanya, dhamir ha ni dikembali untuk riayat lafaz man di atas. So kalau kita tengok dalam asbabun nuzul, dia kembali kepada siapa? Sebagai contohnya, dia kembali kepada An-Nadhr Ibn Al-Harith, ataupun dia kembali kepada Ibnu Akhtal. Ini dari sudut asbabun nuzul lah. Tetapi kalau kita tengok dari sudut umum maknanya, dia kembali kepada sesiapa sahaja yang mana telah diberi peringatan bahawasanya janganlah kamu menjual beli, menukar ayat-ayat Allah, zikrullah, agama Allah dengan perkara-perkara yang lain. Bila diberi nasihat kepada dia, apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, walla, dia telah berpaling. Mustakbiran, dalam hal keadaan dia takabur. Dia telah takabur, dia telah bangga diri. Ka'allam yasma'ha, seolah-olah dia tidak dengar ayat-ayat tersebut dibacakan. Ka'allam yasma'ha ka'anna fi udunaihi waqra, seolah-olah di dalam kedua telinganya adanya waqra. Apa itu waqra? Samaman, iaitu ada penutup ataupun ada benda yang mana telah menutup telinga dia, macam ada timah yang diletak yang telah disil, dia tak pernah dengar pun. Seolah-olah macam tu. Dia tidak dapat manfaat langsung. Dia tidak dapat manfaat langsung daripada ayat tersebut sebab dia telah tutup pintu hati dia. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Orang-orang yang kafir ni, Allah SWT kata, kafir yang macam mana? Kafir yang mana dah buat keputusan tidak mahu dengar. Dia dah buat keputusan tidak mahu dengar. Allah Subhanahu Wa Taala kata, wahai Muhammad, kalau kamu baca ayat kepada mereka, mereka tidak akan sekali-kali dengar dan mereka tidak akan ambil manfaat. Imam Jalalain, Imam Suyuti rahmatullahi alaih, tak silap saya dalam tafsir dia, dia telah bagi contoh, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Seperti siapa? Ka'abi Lahabin wa Abi Jahal, seperti Abu Lahab dan juga Abu Jahal. Iaitu orang yang mana memang dia buat keputusan sungguh-sungguh dah untuk tidak terima Islam, dan Allah Ta'ala tahu kesudahan mereka, memang mereka tidak akan terima. So Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah bagi, orang kata, untuk konsol Nabi SAW, janganlah kamu susah-susahkan diri kamu sehingga hampir macam nak menyusahkan diri kamu sungguh-sungguh, menghancurkan diri kamu. Sebab mereka ni seperti Abu Jahal, Abu Lahab ni confirm tidak akan beriman. Cumanya kata para ulama' kata, Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada Nabi melalui wahyu. So Nabi tahulah siapa yang akan beriman, siapa yang mana akan berkesudahan tidak beriman. Tetapi untuk umat ini, sebab wahyu telah terputus daripada Allah Subhanahu Wa Taala selepas wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak tahu siapa akan beriman, siapa tidak akan beriman. Jadi kita kena berusaha untuk berdakwah, menyampaikan
ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, wahyu Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka sesungguh-sungguh hati kita, sehinggalah salah seorang mati, sama ada kita mati ataupun dia mati, itu sahaja. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha. Seolah-olah dia tidak dengar ayat tersebut, dia tidak mahu. Jadi bila dia tidak mahu, ka'anna fi udunaihi waqra, seolah-olah adanya penutup, adanya seal dalam telinganya dia, sehingga dia tidak dengar langsung. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kata, fabashshirhu bi'adzabin alim, maka bagilah berita gembira kepadanya dengan azab yang mana begitu pedih. Alim dengan erti kata mu'lim, iaitu sangat-sangat menyakitkan. Fabashshirhu dari sudut balaghah, fabashshirhu bi'adzabin alim, bagilah berita gembira. Biasanya basyara yubashshiru ni ialah berita gembira, tapi sekarang Allah guna untuk bagi berita gembira kerana azab. Ini dipanggil uslub tahakkum, iaitu untuk mengejek dia. Ambillah, rasakanlah, berenjoylah, bersedap-sedaplah, bersenang lenanglah dengan azab yang mana pedih dan memedihkan itu. Itu dia panggil uslub tahakkum. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang orang yang mana tidak mahu beriman dengan Al-Quran, berusaha untuk menghalang manusia daripada beriman dengan Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala cerita pula muqabil dia. Allah Taala cerita pula opposite of that, iaitu sifat orang yang beriman. Innal ladzina amanu wa amilus salihati lahum jannatun na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh, wa amilus salihat, melakukan amal saleh. Kenapa mereka beriman dan melakukan amal saleh? Sebab mereka orang yang mana ingin membuka mata mereka, telinga mereka, hati mereka, akal mereka untuk berfikir. Sebab manusia ni tuan-tuan, kalau dalam kes zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu, mana ada seorang yang lahir dalam keadaan beriman? Pada awal-awalnya, kita je lahir dalam keadaan beriman terus. Sebab apa? Mak Islam, ayah Islam, membesar dalam suasana Islam. Jadi dulu tuan-tuan, sama sahaja orang yang mana menjadi mukmin, orang yang mana tidak menjadi mukmin. Menjadi mukmin kekal dalam kafir. Orang yang menjadi mukmin ataupun orang yang kekal dalam kafir. Dari sudut samanya, sama sahaja. Allah bagi panca indera yang sama, Allah bagi akal yang sama. Nabi SAW datang dengan mukjizat yang sama, dengan wahyu yang sama. Cuma ada orang yang mana dia telah buat keputusan untuk tutup pintu hati dia, untuk tutup panca indera dia. Kerana whatever reason. Dan ada orang yang mana telah buka akal dia, buka panca indera dia, buka pintu hati dia untuk berfikir, maka dia mendapat hidayat. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan sekali-kali menzalimi umat manusia. Siapa yang mana nak hidayat, sebagaimana dalam hadis qudsi Allah kata, siapa yang mana nak hidayat minta daripada aku, confirm aku akan bagi. Confirm aku akan bagi. So, orang yang beriman, mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada hari kiamat, hari pembalasan, beriman dengan qada qadar. Kemudian iman itu memberi kesan dalam kehidupan mereka. Mereka beramal sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam wahyunya, di dalam syariatnya. Lahum jannatun na'im, maka hanya senya untuk mereka sahaja. Ditakdimkan jar majrur di sini untuk menunjukkan kepada ikhtisas, iaitu hanya senya untuk mereka sahaja, tidak ada untuk orang lain. Jannatun na'im, iaitu syurga yang mana penuh dengan kenikmatan. Kata ulama balaghah, jannatun na'im, sini berlaku qalb, iaitu berlaku tukar. Sepatutnya, lahum na'imul jannat. Mereka akan dapat nikmat-nikmat yang ada di dalam syurga. Tetapi sekarang Allah Ta'ala tukar, lahum jannatun na'im, bagi mereka, hanya senya bagi mereka, bukan untuk orang lain. Syurga-syurga yang mana ada nikmat di dalamnya. Kita nak terang pun payah tuan-tuan sebab dia bahasa Arab. Lahum jannatun na'im, bagi mereka, hanya senya untuk mereka, bukan untuk orang lain, syurga-syurga yang mana berada di dalam kenikmatan. Senang cerita macam tu. Dia sepatutnya nikmat berada dalam syurga. Itu ayat biasa yang kalau kita guna. Lahum na'imul jannat, bagi mereka ialah nikmat-nikmat yang dalam syurga. Sekarang Allah tukar benda ni, seolah-olah terjemahan dia, bagi mereka, hanya senya bagi mereka dan bukan untuk orang lain, syurga-syurga yang berada di dalam kenikmatan. Kalau ayat biasa, nikmat-nikmat yang berada dalam syurga. Tak, sekarang syurga itu sendiri yang berada di dalam kenikmatan. Ini merupakan satu uslub yang memberi makna mubalaghah. Bahawa syurga itu penuh di dalam kenikmatan. Syurga itu penuh di dalam kenikmatan. Kalau kita bagi contoh yang mudah, orang kaya, dia ni, dalam poket dia ada duit. Dalam poket dia ada duit. Ada kad kredit, ada kad, macam-macam. Dalam poket ada duit. Tapi orang lagi kaya, dia duduk dalam duit. Tuan-tuan boleh bayang tak?
Orang dalam poket dia ada puluh ribu, hatta ratus ribu kad kredit ataupun apa orang kata debit card, whatever lah, kad bank. Dia tu adalah orang kaya. Duit ada dalam poket dia. Orang lain mana ada duit dalam poket sebab miskin. Tapi kaya lagi daripada tu, orang yang mana duduk dalam duit. Lebih kurang tu lah. Lahum jannatun na'im, syurga yang mana berada di dalam nikmat. Sepatutnya berada bagi mereka ialah nikmat yang ada di dalam syurga. Syurga itulah maqarun ni'mah, tempat nikmat. Tetapi Allah Ta'ala ubah. Dia kata lahum, Allah SWT kata lahum jannatun na'im, hanya saja bagi mereka syurga yang mana berada di dalam kenikmatan. Syurga yang mana berada dalam kenikmatan, mubalaghatan. Khalidina fiha. Mereka semua akan kekal di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Khalidin ni ialah hal. Hal ni dinamakan sebagai hal muqaddarah. Iaitu jika mereka masuk nanti, maka mereka akan kekal di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala untuk selama-lamanya. Wa'adallahi haqqa. Itu ialah janji Allah Subhanahu Wa Taala dan janji itu adalah benar. Wa'ada itu adalah masdar, kata terbitan daripada kalimah wa'ada ya'idu, iaitu menjanjikan. Haqqan dia juga adalah masdar, kata terbitan. Jadi wa'ada dan juga haqqa ini ialah masdaran muakkidan, iaitu dua masdar yang mana untuk menguatkan sesuatu kenyataan. Kalau kita tengok ayat asal, sepatutnya wa'adallahu wa'adan. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan satu janji. Jadi wa'ada di situ ialah masdar yang mana menunjukkan kepada adanya fa'il di depan. Ini dalam bab maf'ul mutlak kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab. Wa'adallah ay wa'adallahu wa'adan. Allah SWT telah menjanjikan dengan satu janji. Jadi wa'ada ini ialah masdar muakkid li nafsihi, yang mahdhuf, fa'il mahdhuf, fa'il yang telah dibuanglah di depan tu. Wa'adallahu wa'adan. Jadi masdar ini, wa'ada ini, wa'adan ini, dia adalah masdar yang mana muakkid kepada diri dia, iaitu kepada fa'il yang mana mahdhuf di depan. Kalau tuan-tuan belajar maf'ul mutlak, tuan-tuan tahulah. Dan ini dia lagi mubalaghah. Dia lagi mubalaghah. Macam bila Nabi SAW kata kepada keluarga Yasir, apabila mereka telah diazab oleh pemuka-pemuka Quraisy pada waktu tersebut, Nabi SAW kata apa? Sabran ya ala Yasir, inna maw'idakumul jannah, atau kama qala. Nabi kata bersabarlah. Nabi tak sebut isbiru, bersabarlah mengikut ayat yang biasa, isbiru. Nabi kata sabran, datang dalam bentuk masdar, masdar muakkid untuk fa'il yang mahdhuf. Ai isbiru sabran, dan di situ adanya mubalaghah. Jadi Allah SWT nak bagi tahu sesungguh-sungguhnya ini adalah janji Allah bagi orang yang beriman, bahawasanya mereka akan kekal di dalam syurga Allah. Dan ini juga adalah janji Allah SWT untuk orang kafir, bagi mereka yang azab yang begitu pedih dan hina kerana mereka tidak beriman dengan Allah SWT, tidak beriman dengan Nabi, tidak beriman dengan wahyu, tidak beriman dengan agama. Wa'adallahi haqqa. Wa'adallahi haqqa. Cuma haqqan ini adalah masdar muakkid li ghairihi. Dia adalah masdar bagi fa'il yang mana mahdhuf juga. Wa haqqahu haqqan. Jadi haqqan ini untuk muakkid kepada wa'ad, untuk menguatkan wa'ad. Sebab ada manusia apabila dia berjanji, dia memungkiri janji. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala hasyah. Allah SWT tidak akan sekali-kali memungkiri janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah SWT tidak akan sekali-kali memungkiri janji. Jadi kalau sebut wa'adallah sahaja, janji Allah, mungkin orang lain dia kata mungkin betul, mungkin tak betul. Jadi Allah SWT bawa masdar yang kedua, haqqan, dan masdar ini ialah muakkid li ghairihi, iaitu untuk muakkid kepada wa'ad tadi. Wa'adallahi haqqan, sesungguhnya itu adalah janji Allah Subhanahu Wa Taala dan janji itu adalah benar. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang mana maha perkasa. Al-Aziz iaitu maha perkasa. La yaghlibuhu syai'. Tidak ada satu benda pun yang mana boleh mengatasi, melawan Allah SWT, yang boleh menghalang Allah daripada melakukan apa yang dia ingin lakukan. Al-Hakim iaitu Allah SWT yang penuh dengan hikmah, yang mana melakukan sesuatu secara hikmah, berdasarkan ilmu pengetahuan yang sempurna, bukan sebab bodoh, bukan main cuba-cuba, tidak. Dia ialah Allah Subhanahu Wa Taala yang aziz, la yaghlibuhu syai'. Tidak ada satu benda pun mana boleh melawan, mengatasi, menyekat kehendak, keinginan, janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia ialah Allah Subhanahu Wa Taala yang hakim, hakimun fi sun'ihi wa tadbirih. Allah Subhanahu Wa Taala yang mana maha berhikmah di dalam pentadbirannya, maha berhikmah dalam ciptaannya. Wallahu a'lam bissawab. Cuma saya ada terbaca syarah asma' Illahil Husna berkaitan dengan Al-Hakim. Al-Hakim ni, hikmah ini ada dua. Satu hikmah pada pentadbiran Allah.
penciptaan Allah, kerajaan Allah, kekuasaan Allah, dan satu lagi hikmah pada pensyariatan Allah. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala buat dari sudut orang kata takbir, puasa, kerajaan apa semua hakim. Tidak ada satu makhluk pun yang mana boleh buat seperti cipta Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga dari sudut syariat, syariat Allah Subhanahu Wa Taala ialah syariat yang penuh dengan hikmah, yang mana tidak ada satu sistem pun dalam dunia ini, hukum-hukum wad'i yang dicipta oleh umat manusia yang mana boleh menandingi hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, sampai di sini saja untuk hari ini. Semoga Allah SWT bagi taufik dan hidayah pada kita semua untuk mengambil iktibar, untuk kita faham, untuk kita amal, untuk kita sampai. Kita doa pada Allah SWT supaya Allah SWT jadikan kita daripada golongan yang beriman. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihat lahum jannatun na'im. Dan bukan jadikan kita daripada golongan mana? Golongan yang mana? Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla 'an sabilillahi bighairi 'ilmin wa yattakhidaha huzwa, bukan daripada golongan wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udunaihi waqra. Semoga Allah SWT bagi taufik pada saya dan tuan-tuan untuk ambil iktibar, untuk amal, untuk sampai. Wa sallallahu sallama wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.